Sebab itu fokus utama Umi adalah membangun karakter. Okey, membangun karakter supaya kita benar-benar jadi orang yang sangat berakhlak. Apalagi di zaman moden ini, zaman sains dan teknologi, zaman di mana teknologi kita mengatasi kebanyakan yang lain-lain. Semua generasi muda sudah tidak lagi bercakap dengan berdepan muka. Tidak lagi berhadap muka, tidak lagi bertatap wajah. Kita sudah paling banyak hanya berkomunikasi melalui teks, melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui Twitter dan sebagainya, di mana tidak lagi bertemu temuan mata, tidak lagi bertemu nak bertatap tatapan muka. Ini menjadi sebahagian dari sebab mengapa kita sedang mengalami masalah adab, masalah santun, masalah akhlak dan masalah kelembutan kepada generasi-generasi muda kita. Bahai semua yang bakal ibu, yang dah jadi ibu, yang dah jadi nenek, yang dah jadi makcik. Okey? Kita sekarang sedang dialun oleh ombak bercakap pakai media masa. Bercakap pasal laman, bercakap melalui WhatsApp, bercakap melalui Facebook. Sehingga kita sudah tidak mampu, tak sempat nak mengajar anak-anak bagaimana agaknya adab bercakap dengan orang tua, adab bercakap dengan ibu dan ayah, adab bercakap dengan guru, adab bercakap dengan orang yang lebih dewasa dari kita, adab bercakap dengan pemimpin, adab bercakap dengan orang-orang yang kita katakan berjasa dengan kita. Kerana anak hari ini sudah terlalu mewah dan terlalu biasa hanya bercakap menggunakan teks. Bila kita kata menggunakan perkataan, menggunakan ayat, menggunakan teks dalam kita kata komputer kita atau dalam handphone kita, maka faktor adab mudah jauh tercecer. Kerana kita tidak bertemu muka lagi. Dengan sebab itu sekali lagi Umi akan semampu mungkin untuk kita meraih semula rasa sedar dan insaf mengapa anak kita hilang adab dengan kita. Kenapa anak murid hilang adab dengan gurunya. Kenapa guru hilang adab dengan muridnya. Dan kenapa pemimpin hilang adab dengan pengikutnya dan mengapa pengikut ataupun kita kata penyokong-penyokong kurang ajar dengan pemimpin-pemimpin. Ini kerana mereka sudah boleh berhubung tanpa perlu bertemu muka. Pada perlu nak tunduk sikit ke, nak senyum sikit ke, nak lembut sikit ke, tak ada dah. Apa yang terlintas di hati terus ditulis tanpa memikirkan apa perasaan penerima. Penerima juga tidak sempat memikirkan bagaimana keadaan orang yang menulis teks ini. Kerana sudah menganggap bahawa komunikasi melalui teks sudah sempurna. Oleh itu, mohon kepada semua ibu ayah, semua adik kakak, mari kita sama-sama menyedari hari ini. Menyedari hal ini bersama supaya kita boleh sama-sama bangunkan anak kita, adik kita, saudara kita dan sebagainya. Sangat sulit untuk senyum, sangat sulit untuk bertegur sapa, sangat sulit untuk kita kata bermesra, kita kata tegur menegur ni sudah tak boleh pakai, tak ada dah. Yang ada muka sekeping tanpa senyuman. Walaupun dia di tempat makan, walaupun dia di tempat mewah, walaupun dia tempat di mana pun. Kerana apa? Senyum sudah tidak jadi latihan sebelum bercakap. Kalau kita dulu kita kata senyumlah dulu, juallah senyum kamu sebelum kamu menjual idea dan hujah kamu. Tapi hari ini kita tak payah senyum, taib je pompang. Nak marah pun tak nampak marahnya, nak gembira pun tak nampak gembiranya. Akhirnya hilanglah yang namanya akhlak, hilanglah namanya adab, hilanglah namanya sopan santun, hilanglah namanya seni-seni berinteraksi yang baik dan beradab. Sebab itu dalam Islam ada hanya dua perkataan. Kalau kita melayukan, kita ada adab dan yang kedua kita ada biadab. Hari ini perkataan biadab itu sudah tidak diterima sebagai buruk. Sudah siapa-siapa je boleh bercakap secara biadab.
Kerana apa? Sudah tidak ada tapisan daripada tutur kata, dari segi bahasa tubuh, dari segi jelingan mata, dari segi senyuman, dari segi air muka, sudah tidak ada. Okey? Maka sekali lagi ibu ayah jangan bercakap dengan anak macam bercakap dalam WhatsApp. Isteri dengan suami jangan bercakap dengan isteri suami macam bercakap dalam Facebook. Jangan bercakap macam dalam apa kita kata mesej. Kerana mesej dan WhatsApp dan juga apa saja bentuk elektronik itu tidak memasukkan perasaan. Bila tidak memasukkan perasaan, maka perasaan anak kita akan mati. Kenapa mereka tegur kita tak boleh senyum? Kenapa dia salam kita tak boleh lembut? Kerana sudah tidak banyak interaksi bersemuka. Walaupun sudah di rumah, walaupun sudah PKP, walaupun sudah berkurung, tapi kita tidak mengambil faktor ini. Mengambil faktor hilang hausnya adab ini kepada anak-anak, tidak disemai, ditanam, disuburkan, walaupun duduknya serumah, walaupun duduknya sebilik, walaupun tidak boleh keluar ke mana-mana. Yang kita jaga makan dan makan dan makan. Cara duduk anak, cara bercakap anak, cara anak tengok kita, cara pilihan perkataan anak dan sebagainya. Walaupun anaknya sudah berusia, oleh kerana terlalu biasa sangat pakai teks, maka hilanglah adabnya untuk bercakap walaupun dengan ibu sendiri, dengan ayah sendiri. Tanya macam tanya kawan, hoi, hai dan sebagainya. Okey, itu sebab hari ini tajuk yang kami pilih ialah berhati-hati dan lemah lembut. Apa maksud berhati-hati yang dimaksudkan di sini ialah kita nak melihat. Berhati-hati itu artinya kita menjaga dengan teliti. Kita nak cakap apa? Kalau sudah terlepas cakap sedarlah astaghfirullahalazim. Aku sudah tersalah cakap, maka jangan keberatan untuk menghulurkan mohon maaf. Maaf sangat-sangat. Kadang-kadang kita kata perkataan yang kita cakap itu sebagai lawak aja. Sebagai joke aja, okey. Tapi diterima sebagai serius, akhirnya dapatlah balasan WhatsApp yang sangat menyedihkan. Kerana mereka salah tafsir akan lawak-lawak yang kita lakukan. Oleh itu sekali lagi, mari kita semak apa yang kita katakan berhati-hati. Okey, kalau kita kata berhati-hati, berhati-hati merupakan satu sikap. Satu sikap untuk menuju apa yang nak dicari dalam kehidupan selain bahagia. Orang yang sentiasa berhati-hati biasanya akan mudah berjumpa bahagia. Baik itu kita katakan, bila apa yang dimaksudkan dengan berhati-hati ialah sikap berhati-hati bermakna berusaha. Okey, berusaha bersungguh-sungguh untuk meneliti apa yang nak dibuat. Berusaha bersungguh-sungguh untuk merancang apa yang nak dirancang. Berusaha sungguh-sungguh untuk berpakaian mengikut yang sesuai. Berusaha sungguh-sungguh untuk tidak melukakan. Semalam kita sudah menyebut bahawa akhlak terbaik adalah akhlak yang tidak melukakan. Maka berhati-hati dalam perkataan. Berhati-hati dalam jelingan. Berhati-hati dalam senyuman. Berhati-hati dalam arahan. Dan berhati-hati dalam membaca. Kadang-kadang kita tersalah baca air muka orang. Kadang-kadang kita tersalah baca mesej-mesej yang orang berikan. Sama ada mesej secara tersurat ataupun mesej secara tersirat. Atau mesej-mesej yang disampaikan melalui bahasa tubuh, gerak-gerak tubuh yang hari ini sudah hampir-hampir tidak diambil perhatian langsung. Kamu cakaplah macam mana pun, nada suara macam mana pun, yang penting aku nak sampai mesej aku. Dia tak peduli yang terima itu sakit ke, yang terima itu sengsara ke dan sebagainya. Oleh itu mari kita sama-sama mengingat. Berhati-hati bermakna bercuba. Okey, katakan berusaha, okey, berusaha bersungguh-sungguh disertai dengan tawakal kepada Allah, okey. Merupakan satu jalan untuk menuju yang namanya bahagia. Suami dan isteri, walaupun dia suami, walaupun dia kata dia ketua dalam keluarga, tapi jangan bercakap sembarangan ikut sedap mulut, ikut sedap kepala. Kerana banyak perkataan-perkataan itu anaknya simpan sampai tua.
Sebagai kaunselor, banyak anak-anak yang masih menyimpan ungkapan-ungkapan luka yang diucapkan oleh kedua orang tuanya semasa mereka remaja. Semasa mereka kanak-kanak, di umur 5, anak sudah boleh ingat semua. 99 otak anak, memory box dia sudah berfungsi dengan baik di umur 5. Sebab itu kita kata kita hendak latihlah anak kamu solat di umur 5. Okay, supaya dia pandai di umur 7 dan rotan lah kalau di umur 10 masih tak boleh juga solat dengan baik. Sebab itu sekali lagi, anak ingat semua perkataan buruk yang mak ayah keluarkan. Anak ingat, isteri ingat apa perkataan buruk yang suami lemparkan. Suami juga ingat apa kata buruk, tapi tak banyak yang suami ingat. Yang banyak ingat adalah isteri. Oleh itu tolong berhati-hati. Okey, sebab kita kata berhati-hati itu merupakan modal. Setelah berhati-hati, bertawakallah kepada Allah. Ya Allah, aku bercakap niatnya untuk ini. Aku berbuat niatnya untuk ini. Aku buat begini, niatnya begini. Berhati-hati. Maknanya kita kata dikaitkan perkataan berhati-hati itu bersama dengan tawakal. Bila kita kata berhati-hati, kalau bekerja, kerja baik-baik. Kalau masak, masak sungguh-sungguh. Kalau jahit, jahit elok-elok. Kalau bercakap, cakap yang menyenangkan. Kalau membantu, membantulah dengan ikhlas. Ini yang kita katakan berhati-hati. Kadang-kadang ada orang memberi tapi wajahnya tak gembira sangat memberi. Ada orang menjemput tapi wajahnya tak nampak macam menjemput yang mesra. Ada orang menegur tapi tak rasa. Maknanya kita kata orang itu bersera masa menegur kita. Sebab itu sekali lagi, pertama berhati-hati bermakna artinya kita meneliti semua apa yang belum kita buat, apa yang belum kita cakap, apa yang sedang kita rancang supaya rancangan itu benar-benar dibimbing oleh Allah. Maka dengan sebab itu kita kata setiap berhati-hati, setiap benda yang kita rancang, tolong kaitkan dia dengan tawakal kepada Allah. Setelah kita berhati-hati, kalau maknanya kalau sudah berjaga-jaga tapi masih tersalah juga, maka kita serahkan balik kepada Allah, mohon ampun dengan Allah dan mohon ampun pada orang yang terlibat. Nabi itu merupakan utusan Allah yang dijaga Allah setiap saat dan setiap ketika. Diberi perlindungan setiap masa. Tetapi ketika turun ke medan perang, Nabi tetap memakai baju besi. Tetap memakai baju perlindungan diri semasa berperang. Apa sebab? Kerana pertama, kamu mesti berikhtiar dulu. Kamu mesti berusaha sebaik mungkin dahulu. Maka sebelum berperang, alat perang peperangan semua dipersiapkan dengan lengkap dan baik. Dan setiap orang yang masuk berperang mesti memakai baju besi. Maka kalau kita katakan Nabi adalah anak yang kata manusia yang terlindung, manusia yang dijaga oleh Allah, tapi Nabi tetap bersungguh-sungguh berusaha sebelum masuk ke medan perang untuk memakai pakaian-pakaian keselamatan untuk digunakan dalam peperangan. Nabi tidak tawakal buta-buta. Setelah pakai semua yang patut dipakai ketika berperang, baru Nabi bertawakal kepada Allah. Okey, ini kekuatan-kekuatannya kita nak angkat. Okey. Kemudian kita kata bermakna Nabi bertawakal dalam peperangan setelah dia berusaha bersungguh-sungguh menyiapkan senjatanya, menyiapkan persiapan dirinya, perlindungan dirinya, peluru ke apa ke benda ke, anak panah dan sebagainya. Dia tak boleh datang lenggang kangkung sebab dia Nabi Allah ni Allah jaga. Tak. Okey, ataupun kita melihat bahawa semasa Nabi ada sahabat ataupun kita kata ada sahabat Badui datang untuk singgah ke masjid. Dia menaiki unta. Okey. Dia meletak, ditinggalkannya kudanya atau untanya itu di luar masjid. Dia masuk ke dalam masjid. Dia pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, patutkah aku ikat?" Okey. Patutkah aku ikat unta aku dulu? Okey. Ataupun aku terus bertawakal saja. Okey. Maka Nabi kata, pergi keluar balik, tolong ikat unta kamu kemas-kemas, kemudian bertawakal. Bermakna bersedia siap-siap. Kalau nak masak, bahannya lengkap. Kalau nak bercakap, maklumatnya lengkap. Kalau nak mengarah, arahannya jelas. Kalau nak memerintah, perintahnya senang difaham. Itu yang kita katakan orang-orang yang kita katakan berhati-hati.
Okay, bukan orang tua je jalan hati-hati nanti jatuh. Dah. Orang muda pun jalan hati-hati. Memandu dengan hati-hati, bukan orang tua saja. Bukan orang perempuan saja. Orang lelaki juga. Kerana berhati-hati merupakan satu karakter orang berakhlak yang sangat disanjung oleh Allah dan agama. Kemudian kita kata salah seorang sahabat. Okey, itu tadi cerita sahabat. Kemudian cerita Ibnu Jauzi. Okey, cerita orang yang bertawakal ke tidak, orang santun ke tidak, orang berhati-hati ke tidak. Ibnu Jauzi pernah bercerita tentang seorang laki-laki. Okey, seorang laki-laki yang sedang memotong kukunya. Kerana tidak berhati-hati, maka dia memotong jarinya. Dan disebabkan memotong jarinya itu, dia akhirnya meninggal dunia. Itu kisah yang pertama. Kedua. Ketiga, ada kisah di mana ada seorang pemuda, okay, tiba-tiba masuk ke kandang keldai sardon. Keldai sardon, mungkin keldai besar lah kot. Tiba-tiba masuk, okay, tanpa teliti, tanpa hati-hati. Akhirnya dia terus saja masuk ke kandang dan tiba-tiba dia ditanduk oleh keldai itu. Akhirnya dia mati di situ saja. Di situ juga matinya. Okay, ini kita kata walaupun keldai bukan macam kuda, tetapi bila dia disergah tanpa apa kita kata tanpa teliti, tanpa hati-hati, akhirnya dia tersungkur mati di situ saja. Kisah ini nak bagi tahu pada kita, walaupun benda tu mungkin kita kata biasa, tetapi kalau tidak berhati-hati, pasti kita akan berjumpa padah-padah yang sangat tidak menarik. Okey, ataupun dikatakan satu lagi kisah kita katakan diceritakan oleh Taha Hussein. Okey, seorang penulis terkenal. Okey, seorang penulis terkenal yang berpesan. Dia berpesan pada pemandunya, kalau memandu, jangan memandu terlalu laju. Okey, kerana bila kamu terlalu laju, kamu akan berjumpa ke tempat tujuan lebih cepat. Apa maksud tempat tujuan? Tempat tujuan akhirnya kematian. Maka sebab itu kita kata memandu laju itu mengejar maut. Okey, bila maknanya kita kata dipesan pada pemandunya, jangan laju-laju sangat. Kerana kalau laju-laju sangat, kamu cepat sangat sampai ke tempat tujuan. Jadi tempat tujuan yang dia maksudkan bukan tempat tujuan yang nak dituju. Tapi tempat tujuan yang sedang menanti kita yang namanya tanah perkuburan. Ini bermaksud kalau kamu tidak berhati-hati, bermakna kamu akan berjumpa namanya padah. Kamu akan jumpa namanya tidak gembira. Berhati-hati bukan bermakna melanggar qada dan qadar. Okey, maknanya berhati-hati bermakna kita melengkapi, kita mentaati, memenuhi kehendak-kehendaknya kadar yang telah ditentukan oleh Allah. Kita mungkin dikatakan akan berlaku kemalangan. Hari itu kita ditakdirkan, dikadarkan akan berlaku kemalangan, tetapi bila kita berhati-hati, maka mungkin kemalangan itu berlaku tetapi tidaklah begitu serius. Contohnya, sebab itu berhati-hati bukan menolak kadar yang telah ditentukan. Tetapi dia merupakan satu daripada proses untuk memenuhi ciri-ciri qada dan kadar tadi. Bila kadarnya sudah ditentukan oleh Allah, maka proses yang kita nak lalu mestilah melaluinya dengan penuh berhati-hati. Walaupun kita kata saya ditakdirkan sampai ke Johor Bahru tengah hari misalnya. Tetapi kalau tidak berhati-hati mungkin tak sampai tengah hari pun. Atau mungkin tak sampai langsung. Ini yang kita takut. Oleh itu sekali lagi jangan katakan, oh ini menolak kadar dan kadar Allah. Tak, kadarnya tetap berlaku. Kadarnya tetap berlaku. Tetapi kita melakukannya dengan penuh hati-hati, dengan penuh teliti yang menjadi salah satu syarat untuk memenuhi konsep ataupun apa yang ditakdirkan oleh Allah tadi. Sebab kita kata ada kemalangan tapi mungkin tak mati. Ada kemalangan mungkin tak serius dan sebagainya. Maka sekali lagi jangan salah faham bahawa berhati-hati merupakan satu daripada akhlak. Makan berhati-hati, jangan sebarang makan. Cakap berhati-hati, jangan sebarang cakap. Tengok berhati-hati, jangan sebarang tengok. Komen berhati-hati, jangan sebarang komen. Lawak, jangan berhati-hati, jangan lawak yang menyinggung dan menghina orang. Kadang-kadang kita balas WhatsApp, kita bagi macam-macam stiker, kita bagi macam-macam komen. Orang berkenan ke tak berkenan? Okay, kita tak pernah fikir, yang penting aku nak bagi.
Ni masalah besar yang berlaku sekarang dalam komunikasi antara manusia yang akhirnya banyak melukakan, memilukan dan banyak merenggangkan. Apalagi tak perlu berjumpa. Yang patut boleh berjumpa, berjumpalah. Kadang dekat dapur dengan ada atas je pun dah pakai WhatsApp dah. Ini pun masalah juga. Mak tak nak tengok muka anak, anak tak nak tengok muka mak. Mak lah anak dalam bilik, mak kat dapur WhatsApp. Mak gini nak masak itu, nak masak ini. Allahu Akbar. Bila kita mengelak pertemuan, bermakna kita tak nak tengok wajah anak kita. Maka mesra akan hilang, tak gembira akan nampak, muka masam akan kekal, sombong akan tinggi dan akhirnya penting diri sendiri. Dia tak tahu nak jaga perasaan orang sebab tak ada orang nak jaga perasaan dia. Mi meneliti atau belajar daripada cucu-cucu Mi yang dah besar. Cucu-cucu Mi yang dah 18, 19, 20, 21. Mereka sudah susah untuk senyum. Kerana kalau menjawab pun menjawab macam biasa-biasa. Cakap Assalamualaikum, Waalaikumsalam sebab sudah biasa dengan WhatsApp. Jadi kalau berjumpa bersua muka pun nak senyum tu payah sikit. Apalagi sibuknya dalam pengajian, sibuknya dengan ujian, dengan test, dengan assignment dan sebagainya. Lagilah membuat mereka susah untuk senyum. Dan bila balik ke rumah pula dapat ayah, dapat mak yang garang, pompang-pompang macam gegasi, akhirnya anak akan hilang untuk daya senyum yang sebenarnya. Kalau senyum pun senyum selfie je lagi. Tak ada senyum sebenar, tak ada. Senyum rasa meriah ni tak ada. Sama juga kalau dia menerima pemberian. Kita dah biasa, terima kasih banyak. Allah, terima kasihlah ingat saya. Tak, mereka tak ada. Terima kasih. Terima kasih yang tidak ada kasihnya. Terima kasih yang tidak terasa kasihnya. Kerana mereka sudah biasa tulis saja. Thank you, thank you, thank you. Thank you yang tidak diikuti dengan perasaan. Sebab tak perlu. Dalam WhatsApp mana perlu perasaan. Tak cakap je. Maka ini yang bahaya je.